Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher of teachers. He changed the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana hujan ini dapat kita berada dalam satu majlis ilmu di bazar rakyat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan dengan turunnya hujan ini pun merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah, walaupun setengah orang tak suka pada hujan, tapi ramai lagi yang suka pada hujan. Ya, hujan ini adalah tanda kasih Allah kepada kita semua, rahmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak benda yang saya nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita akan sebut memberi pengajaran kepada kita, sesuatu yang bermanfaat kepada kita bersama. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata bahawa Nabi SAW menyebut kepada dia 3 golongan manusia daripada umatku yang duduk di dalam neraka lebih lama daripada 7 kali umur dunia. Umur dunia ni berapa lama kita pun tak tahu. Daripada awal dunia ni diciptakan sampai kiamat berapa ribu tahun, tak ada siapa pun yang tahu. Berapa ribu tahun daripada mula dunia ni dicipta sampai kiamat dunia ni berapa ribu tahun, kita tak tahu.
Kata Nabi, ada orang yang masuk dalam neraka, diseksa dalam neraka 7 kali umur dunia. 7 kali, tuan-tuan. Setahun kita nak habis pun terasa. 10 tahun umur kita pun, 15 tahun pun kita rasa lama. Bukan kata 15 tahun, 15 minit pun kita rasa lama kalau duduk dalam majlis ilmu. 15 minit pun rasa lama, kena pula hujan macam ni, lagi lama. 20 minit pun rasa lama dah, tuan-tuan. Tambah 7 kali umur dunia, punya panjang. Tak berapa juta tahun, kita tak tahu. Tapi kata Nabi, 3 golongan ini akan masuk neraka dan diseksa di dalam neraka selama 7 kali umur dunia. Siapa 7 golongan? 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang gemuk tetapi kurus. Yang kedua, orang yang berpakaian tapi bertelanjang. Yang ketiga, orang yang alim tetapi jahil. 3 golongan ini duduklah dalam neraka lebih lama daripada 7 kali umur dunia. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang gemuk tapi kurus? Jadi akak-akak, abang-abang yang terasa badan sihat di sini jangan terasa pula. Lagi ada yang picuit gambar sebelah, jaga kamu gemuk gitu dia. Apa aku pula tak pasal sihat aku ni? Sebab tu kena dengar huraian dia. Kita kalau tak dengar huraian, tuan-tuan, dengar gemuk, terasa hati terus balik. Dah sabar dulu. Ya, banyakkan bersabar. Maksud yang dikatakan orang yang gemuk tetapi kurus ialah makan minumnya banyak, tubuh badannya sihat, diberikan kesenangan merata-rata. Rumahnya dapat, duitnya dapat, makan minum senang, semua senang, tetapi amalannya tidak ada. Inilah maksud orang yang gemuk tetapi kurus. Gemuk dengan nikmat, kurus amalannya. Sepatutnya bila Allah dah bagi nikmat yang besar, nikmat yang banyak, sepatutnya gemuk nikmat, gemuk juga amalan. Tapi yang ada sekarang ini ialah gemuk nikmat, berbagai-bagai nikmat, tapi amalannya kurus, amalannya sikit. Tuan-tuan cuba tengok orang-orang, kita buat contoh di Somalia sudah. Mereka tu gempa, mereka tu dilanda dengan kemarau. Kemarau, kebuluran, lepas kebuluran perang saudara. Tapi cuba tengok perempuan-perempuan mereka. Dengan cuaca panas, makan minum tak ada, bergaduh anak kecil, tapi mereka tetap menutup aurat. Bertudung lagi, dengan tudung hitam, baju ceklat, kain koko, kain tebal pula, pun masih lagi tutup aurat. Walaupun kemarau, susah cari makan, tapi aurat tetap dijaga. Bayangkan Malaysia ni, mewah segala-galanya. Air hujan ni tak payah minta, turun semedang. Makanan ni berlambak ni, cuba tuan-tuan tengok ni, makanan punya banyaknya makan. Di rumah tuan-tuan tu punya banyak makan. Cuba buka peti air di rumah kita. Bukan kata ayam mati, ayam yang dah hidup pun duduk dalam peti air. Buka-buka peti air, keluar ayam, duduk sejuk aja. Punya banyak nikmat, tapi aurat tak terjaga. Bayangkan kalau Malaysia ni Allah turunkan gunung berapi meletup, gempa bumi, Allah bagi kemarau, agak-agak macam mana tuan-tuan? Ramai tak nak tutup aurat. Tara nikmat banyak ni pun aurat tak terbelah. Terbelah di sana, terbelah di sini. Nanti kalau Tuhan turun malapetaka lagi lah. Kita tanya dekat dia, kak tak tutup aurat lah kak. Tutup aurat, tutup aurat. Orang kemarau ni yang tutup aurat. Tara nikmat banyak ni pun tak mau tutup. Tambah besok kalau musibah datang,
Begitulah golongan yang pertama. Golongan yang pertama ialah golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Golongan yang pertama ialah golongan yang Allah berikan nikmat. Macam-macam nikmat Allah bagi, tetapi mereka malas berbuat ibadah. Maka golongan inilah yang akan masuk ke dalam neraka 7 kali umur dunia. Panjang tu tuan-tuan. Jadi kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan, apa lagi nikmat yang susah? Kita nak yang tak dapatnya nikmat ni. Masjid melimpah ruah. Pergi je sepanjang jalan masjid. Banyaknya masjid, cuma orang je tak ramai. Ada masjid yang dibina dengan harga 6 juta. Yang datang 6 orang. 1 juta seorang. Ada yang dibina dengan 12 juta. Tolak tu imam tinggal sebelah. 1 juta seorang tuan-tuan. Surau sepanjang jalan, Masya Allah. Berapa banyak yang buat ibadat. Ni yang kita kena fikir. Tengok tuan-tuan, duduk di Malaysia ni Allah bagi nikmat banyak, tapi alhamdulillah orang kita Malaysia ni pemurah. Sekolah saya saja hantar dekat Kemboja 33 ekor lembu nak korban. Tu tahu sekolah saya tu sekolah kecil je, sekolah pondok aja. 33 ekor lembu kita buat korban di Kemboja. Dah habis gamaknya orang miskin di Malaysia ni, kita hantar tu Somalia, kita hantar sampai ke Kemboja. Maknanya orang Malaysia ni pemurah. Selamat. Tuan-tuan bubuh lah tabung Jumaat. Eda je tabung Jumaat orang bubuh. Umum saja nak bina masjid surau orang wakaf. Kita rakyat Malaysia ni pemurah. Cuba tengok malam ni hujan-hujan pun sampai. Ni nak duduk tak mana ni, Uzi tak ada lah. Main maklum, pagi-pagi main depan ni. Duduklah hujan ni demam pula. So jadi sebab pula main ceramah Ustaz Kazim demam dengan main-main duduk depan ni, insya-Allah. Duduk depan sekali pun tak apa. YB kita pun ada. Saya bukan tanya depan ni, jangan takut. Duduk depan tak apa. Saya tak tanya. Saya soal aja. Baik, golongan yang kedua yang masuk neraka umurnya 7 tahun lebih. 7 kali ganda daripada umur dunia ialah orang yang berpakaian tetapi bertelanjang. Maka ulama-ulama mengatakan orang yang bertelanjang, yang berpakaian ialah orang yang membalut pakaiannya dengan pakaian agama, yang diberikan kepadanya ilmu pengetahuan, yang belajar siang malam, yang tahu hukum halal dan haram, tetapi dia tidak taat beragama. Ini dia golongan nombor 2. Golongan yang berpakaian macam pakaian Islamik, pakaian muslimah, tetapi di sebalik pakaian muslimahnya itu dia merosakkan agama dia. Pakaian dia pakaian orang yang baik-baik dengan baju Melayu kemplekat. Cuma dia berpakaian pakaian Islami itu hanya pada masa tertentu. Hakikatnya Quran tak baca, hakikatnya zikir tak buat, hakikatnya amalan sunat tak dibuat, hakikatnya amalan yang wajib pun dia tinggal. Ini golongan nombor 2. Itu yang saya sebut dalam CD saya dulu. Ada satu perempuan, isteri setiausaha masjid, telefon saya. Dia kata, Ustaz, suami saya SU masjid. Oh, saya kata SU masjid bagus. Bukan senang jadi setiausaha masjid. Dia kata bagus-bagus lah. Tapi di rumah ni dia duduk tengok video lucu. Macam mana nak buat, Ustaz? Di masjid dia SU, di rumah dia kaki video. Saya kata kat dia, Kak, bakar je benda itu. Ambil video tu Kak, bakar je. Ini yang jadi masalah. Kita berpakaian dengan pakaian Islam, kita berslogan dengan slogan Islam, tapi tak nampak ciri-ciri Islam. Tak nampak. Akhirnya orang nampak Islam ni teruk. Pasal apa Islam tu teruk? Sebab kita membawa imej Islam, kita berperangai teruk, orang kutuk Islam pasal perangai kita, pasal akhlak kita. Yang ni yang kita jadi takut, tuan-tuan. Dengan hutang tak bayar, dengan kuat menipu,
Tok lebay, tok haji, duk menghitung hutang tak bayar. Nabi sebut dalam hadis dia tuan-tuan, al-matlu wani zulmun. Orang yang ada duit, orang yang kaya, tapi saja-saja tak nak bayar hutang, melambat-lambatkan pembayaran hutang, orang ini adalah zalim. Berapa banyak orang hari ni tuan-tuan yang hutang tak mau bayar, pergi masjid rajin, pergi ngaji rajin, tetapi pembohong, pengkhianat, penipu, janji tak betul. Yang ni yang disebutkan kepada kita. Golongan yang kedua, golongan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Dia hanya menjadikan Islam sebagai pakaian semata-mata, supaya orang berniaga dengan dia, supaya orang percaya cakap dia, supaya orang hormat pada dia. Di sebalik daripada itu, dia kosong. Yang ni yang saya katakan tadi, dia mencemarkan imej Islam. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pembawa Islam, pendukung Islam, orang yang beragama Islam, jangan disebabkan perangai kita yang buruk, orang benci pada Islam. Dengan sebab kita ni tipu dia, orang anggap Islam ni suka menipu. Yang ni yang kita tidak mau. Sebab tu kita membawa Islam di mana-mana pun. Di mana-mana pun kita bawa perangai Islam. Bila orang tahu Islam itu baik, dengan perangai kita, insya-Allah tuan-tuan, orang tertarik. Orang tertarik dengan Nabi itu salah satu sebab dia ialah akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ni yang Nabi bawa, akhlak dia, khuluqin azim, akhlak yang besar, yang terbaik yang Nabi bawa. Bila akhlak Nabi itu cantik, orang Yahudi pun jatuh cinta pada Nabi. Abdullah bin Salam masuk Islam hanya kerana dia tengok cara Nabi turun daripada unta. Bila Nabi sampai di Madinah, Abdullah bin Salam tengok Nabi naik unta daripada Mekah. Dia tengok cara Nabi naik, dia tengok cara Nabi turun, dia dah jatuh cinta. Jadi macam mana gamaknya tuan-tuan akhlak Nabi naik unta gamak? Cuba tengok akhlak kita naik motor. Subhanallah, duk Superman atas motor. Siapa nak ikut kita? Tayar depan di atas, tayar belakang di bawah. Bila polis tahan pasal puan hang duk up motor sana, up sini, dia kata tuan sekarang ni harga getah tengah mahal. Jadi saya buat dasar cimat cermat, dua-dua ni nak cimat. Jadi kalau tayar belakang dah botak, tayar depan okey lagi. Kepala otak dia tuan-tuan, dia duk kira macam tu. Cuba tengok orang naik kereta. Adakah dengan kita membawa kereta, memandu kereta, menjadikan orang jatuh cinta dengan kita? Kita bila tak ada kereta, tak pegang steering, semua lembut. Tuan-tuan ni kalau tak pegang steering, duduk diam-diam sini, semua lembut. Baik. Cuba bagi kereta semua. Orang potong dia, dia marah. Orang dekat dia, dia marah. Sekejap lagi dia naik kereta besar, kereta kancil potong dia pun dia marah. Nampak? Bila pegang steering jadi sombong. Pasal apa? Sedangkan Allah Ta'ala sebutlah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ni dengan sombong. Islam aja kita dengan berakhlak. Sebab itu kita kena bawa kesopanan, bawa akhlak dalam setiap perbuatan kita. Yang ketiga, yang menjadi penghuni neraka nombor 3 ialah orang yang alim tapi jahil. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nombor 3, manusia yang masuk neraka ni siapa? Orang alim tapi jahil. Apa maksud? Ilmu penuh di dada. Tanyalah bab apa pun semua dia tahu. Tanyalah bab apa pun dia tahu. Masya Allah, alim. Tetapi dia sanggup menghalalkan benda yang haram atas kepentingan peribadi dia. Orang lain buat semuanya haram, dia buat kira halal. Orang lain buat semua tak betul, dia buat, dia kata tak apa. Ini golongan nombor 3. Golongan yang halal untuk orang lain, yang haram untuk orang lain, yang halal untuk dia. Jaga-jaga tuan-tuan, orang alim ni haram kena kata haram, halal kena kata halal, tak kira siapa. Kalau dia salah, orang tegur dia, dia kena terima. Kalau dia tak betul, orang nasihat dia, dia kena terima. Walaupun yang nasihatnya seorang budak.
Walaupun yang nasihatnya hanyalah seorang hamba abdi, walaupun yang nasihatnya tak tahu orang mana, tetapi bila dia dinasihati dan nasihat tu betul pula, walaupun dia orang alim, maka tetap kena terima. Ini hukum dia, penjagaan di situ. Setengah manusia bila sebut dia alim, orang tegur dia marah dan tak boleh ditegur. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad masam muka, wa tawalla, dan paling ke arah lain. Tarik muka masam satu, paling ke arah lain satu. An ja'ahul a'ma, bila datang orang buta pada Nabi Muhammad, Allah tegur serta merta. Sedangkan Nabi Muhammad tidak salah, Abdullah ibnu Maktum juga tidak salah. Dua-dua tidak salah. Nabi Muhammad sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang Nabi faham bila pemimpin Quraisy masuk Islam, anak-anak buah mereka akan masuk Islam. Sedang Nabi tengah duduk berdakwah dekat pemimpin Quraisy, Abdullah ibnu Maktum yang buta ni mai duk tanya dekat Nabi. Nabi duk cakap, dia mai tanya, tak salah dia lah. Dia buta, dia bukan nampak. Dia bukan tahu Nabi bercakap dengan siapa ni. Rasulullah mai cek nak tanya sikit ni, dia bukan nampak, dia buta. Yang Nabi ni nak konsentrate pada orang kafir ni, sebab mereka ni pemimpin. Kalau pemimpin masuk Islam, anak buah ni insya-Allah masuk Islam. Nabi kata, Allah dia ni banyak soal pula. Dah Nabi masa muka Nabi kalih ke lain. Perbuatan Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi pun masih lagi baca ayat itu, dan ayat itu dibaca oleh kita sampai hari kiamat, ayat itu masih dibaca. Sampai sekarang kita tahu Allah tegur Nabi Muhammad, Allah tegur perbuatan Rasulullah, dan Rasulullah masih baca. Rasulullah tak suruh ayat tersebut. Kalau Nabi pun macam itu, sanggup semata-mata nak membetulkan dirinya, membetulkan orang lain, apatah lagi kita, di mana hak kita sampai tak boleh ditegur. Sebab tu orang alim ialah orang yang sanggup menerima teguran. Sebab dia alim, dia mengetahui. Dan kita tidak boleh mengatakan bahawa orang alim ni selamat daripada dosa. Selagi mana nama manusia biasa, ustaz ke, siapa ke, dia mesti buat salah. Mesti ada salah. Yang tak salahnya hanyalah Nabi dan para Rasul sahaja. Sebab itu orang alim jaga-jaga. Kedudukan dia ni Nabi sebut dalam 6 golongan. Nabi sebut dalam 6 golongan yang masuk neraka dengan sebab perangai masing-masing. Pertama, raja masuk neraka kerana zalimnya. Kedua, pemimpin masuk neraka kerana sombongnya. Ketiga, peniaga masuk neraka kerana penipunya dalam perniagaan. Yang keempat, orang alim masuk neraka kerana hasad dengki. Nombor 5, orang yang duduk di dusun, orang dusun masuk neraka kerana jahilnya. Dan yang keenam, orang Arab masuk neraka kerana asabiyahnya, kerana kesukuan dan kekabilahan dia. 6 benda ini kata Nabi masuk neraka atas 6 sebab. Jadi jaga-jaga 6 benda ni. Baik, jadi tuan-tuan, 3 benda inilah yang Nabi SAW sebut pada kita sebagai peringatan. Sekarang Allah bagi nikmat yang besar pada kita, maka ibadatnya juga kena besar. Yang kedua, bila kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan kita membawa imej Islam, kita membawa lambang Islam, bawalah dan taatlah beragama. Jangan gadaikan Islam yang kita pegang. Dan yang ketiga, bila kita ini diberikan ilmu pengetahuan, maka hendaklah kita mengamalkan ilmu kita. Jangan kita menjadikan ilmu ini semata-mata ilmu tetapi tidak diamalkan. Malah kadang-kadang orang yang alim lebih buruk daripada orang yang jahil.
lebih buruk daripada orang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Yang ni yang Nabi pesan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah tadi memberikan manfaat kepada kita bersama. Jadi mukadimah pun setengah jam. Tu baru mukadimah tu. Isi dia lagi rasa 4 jam. Sampai tutup bazar rakyat ni rasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita selalu baca surah Luqman. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana. Orang yang bijak, yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu pada dia. Menasihati anak dia. Macam-macam nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dia pesan. Ya, dia pesan macam-macam. Malam ni saya tak nak cerita pesanan Luqman yang biasa tuan-tuan dengar. Yang saya nak sebut malam ni 8 pesanan Luqman kepada anak dia. Yang jarang-jarang kita dengar pesanan Luqman ini. Luqmanul Hakim. Sedap pula bau kotiau ni. Kotiau ke apa ni? Pasal lapar pula dah. Tuan-tuan tak apa, boleh pergi makan. Saya ni turun petang nak pergi makan. Selagi tak habis ceramah tak boleh order tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 8 pesan Luqmanul Hakim pada anak dia. Yang pertama kata Luqmanul Hakim, bila kamu pergi ke rumah orang, jaga pandangan mata kamu. Nombor 1 pesan Luqman pada kita, pada anak dia, bila pergi rumah orang, jaga mata. Jangan tengkok duk panjang duk tengok dapur dia. Jangan tengkok panjang tengok bilik tidur dia. Ni duk tengok, duk ngendak bilik tidur, bagi tahu kat suami pula, selerak abang oi. Nah, ni jahat perangai. Jahat. Sekali dia pergi panjang tengkok, pergi tengok dapur hamba Allah. Dapur dia abang berterabuk abang oi. Ni jahat ni. Luqman pesan, jaga mata. Pergi rumah orang, kalau dia suruh duduk di ruang tamu sudah. Jangan tuan-tuan duk mengendap bilik tidur dia, jangan duk mengendap dapur dia, jangan duk mengendap sana, mengendap sini, mengendap sana. Tengok benda yang dia tak bagi tengok. Ini tanda orang yang beradab. Sebab itu Nabi menggariskan kepada kita beberapa adab bila nak bertandang ke rumah orang. Adab yang pertama, jangan ziarah rumah orang selepas waktu subuh. 6:30 pagi sampailah. Assalamualaikum. Hamba Allah tu pun baru habis sembahyang subuh. Masya Allah. Kelang kabut. Anak pun tak bangkit tidur lagi. Anak 2 tahun setengah, 3 tahun setengah. Beranak setahun seorang. 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun setengah duk tidur depan TV tu, atas tilam Toto. Kita pula main pukul 6:30 pagi. Assalamualaikum. Oh, Kak Tipah. Anak tak bangun lagi, kecil-kecil. Suami isteri tarik Toto anak tu pergi ke dapur. Anak rasa seronok. Pasal apa berjalan Toto aku ni? Pasal ada tetamu datang pukul 6:30 pagi. Ni tetamu ni taklah baca banyak. Jangan pergi rumah orang pagi-pagi buta tuan-tuan. Orang kelang kabut, rumah berselerak, rumah bertarak, dia pula tak mandi lagi, rambut pula berserugun baru bangkit tidur, jenis beruban pula rambut macam ni rapik. Ya, duk sambut kita, dia tak kelang kabut. Mana nak cari kain, mana nak cari baju, malam-malam kan pakai kain tidur. Kita pula duk sibuk main. Assalamualaikum. Ni nama dia orang tak mengaji tuan-tuan ni. Nombor 2, Nabi pesan jangan pergi rumah orang waktu orang itu diketahui sedang makan atau memang time dia untuk makan. Katalah rumah Kak Ayah ni dia makan nasi pukul 12. Kita set masa daripada rumah 11.30. 11.30 kita bertolak, eloklah nak sampai rumah dia setengah jam. Bila sampai rumah dia pukul 12, elok dia makan, dia tumpah makan sekali. Udah atur cara tu dah diatur tuan-tuan. Bila sampai di rumah terkejut Kak Ayah. Oh, Assalamualaikum. Buat apa tu?
Tengah makan, ngok-ngok apa tu. Ya Allah makan ke? Ya Allah langkah kanan lah kami ya. Langkah kanan apa? Udah susun langkah. Daripada rumah dia dah susun langkah. Salah tu. Saya tak kacau pun tuan-tuan. Ingat marah saya. Apa sebab dia bunyi? Saya tak kacau. Saya duduk diam tuan-tuan. Adalah orang lain kacau. Jangan kita atur langkah sebab kita tak tahu dia makan apa. Mungkin makanan dia tak ada, kita sibuk nak datang masjid itu. Mungkin dia nasi putih dengan telur goreng je. Kicap di atas. Assalamualaikum, kami datang nak makan. Tak kelang kabut hamba Allah tu. Sebab tu sekarang kita dah ada handphone. Hantar mesej. Akum, Kak Na. Besok kita nak pergi rumah awak pukul 12. Okey, bawalah dia buat persiapan. Kita dah ada email sekarang. Hantar email lah. Kita dah ada telefon. Assalamualaikum. Besok kita orang nak pergi rumah awak. Boleh ke? Boleh. Ini tiba-tiba je muncul. Terkejut beruk dia. Yang ketiga, jangan pergi rumah orang waktu dekat maghrib. Pukul 7 masa itulah sampai. Jangan. Dia nak mandi, dia nak tutup tingkap, dia nak mandikan anak dia, dia nak mandikan suami dia. Masa itulah kita sampai. Menyusahkan dia. Yang keempat, yang kelima, jangan pergi ke rumah dia pada waktu selepas Isyak. Ni waktu sekarang ni 9.30, 10.30 terus duduk pergi dah. Orang nak tidur. Kita pula tak reti, nak pergi juga, nak menyimbang juga. Dia nak tidur. Kita tak apalah, kita ni dah tidur sebelah petang, sebelah siang. Ni pukul 11. Pukul 11 pun kita tak mau balik lagi ni. Mengganggu orang. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi rumah orang, dia tu asyik menguap, itu tandanya dia suruh balik. Tapi kita tak faham. Ngantuk. Yalah, tak tidur siang, ngantuk lah. Jenis tak faham tuan-tuan. Ngantuk sungguh lah. Hampa kena kopi 2 gelas, lek jaga. Ni tanda-tanda orang tak faham. Dia mengantuk tu dia bunyi. Buat tak balik lagi, bodoh betul ya lah. Tapi jenis tak faham ni tuan-tuan, jenis tu. Dia nak tengok juga Manchester ni. Tu yang sanggup tunggu. Hak kawan ni tak minat bola, kita minat bola. Nak tengok MU lawan MC. Sepatutnya MC tu kalah pasal dia cuti. Tapi kali ni dia menang pula. 6 pula tu. 1 pula yang dapat. Saya tak heran langsung. Pasal mereka tengok pun di rumah orang, 1 dapat 1 pula. Yang mana faham, tak faham sudah. Pasal dia nak 1 je. Sak-sak 1. Sebab tu dapat 6-1. Yang mana faham, tak faham sudah. Balikkan fikir balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini waktu-waktu yang tak sesuai. Bila pergi rumah orang, balik. Nak pergi waktu lain, ada banyak masanya. Dan tuan-tuan kena tahu, bila waktunya orang tu tak suka tuan-tuan datang. Sebab itu kita disuruh pergi salam, pergi rumah orang 3 kali salam. Assalamualaikum. Kali pertama dia dalam rumah tu, tuan dia duduk macam itu pada anak. Jangan jawab. Anak pula tanya, apa syut? Anak tak faham, aku sepok budak ni lagi. Kali pertama tak jawab, kali kedua tak jawab, kali ketiga tak jawab. Itu tandanya dia tak nak ambil tetamu. Baliklah. Bagilah kad jemputan tu, letak dalam letter box. Balik. Cara bagi salam tu, Assalamualaikum. Tunggu sekejap. Mungkin dia tak pakai baju, dia pakai baju sekejap. 2-3 minit, Assalamualaikum. Tak pakai lagi, tak jawab lagi. Tunggu lagi 2-3 minit, Assalamualaikum. Baliklah. Jangan cakap, tahu ada dalam rumah. Jangan cakap tuan-tuan, dia lestik kita kan. Tu tandanya dia tak nak terima. Yang kedua, bila bagi salam, jangan bagi betul-betul pada muka pintu dia. Pintu dia terbuka,
Jangan tuan-tuan duduk depan buka pintu dia, Assalamualaikum. Jangan. Buatnya isteri dia tu berkembang je, tengah tengok TV. Kita pula bagi salam depan pintu utama. Dia nak masuk dalam bilik nak pakai baju macam mana? Tak ada menyorok balik kusyen. Waalaikumsalam. Tak pakai baju. Lagi dia masuk tu, jaga-jagalah. Sebab tu jangan duduk di situ. Yang kedua, jangan pula ekor dia tu. Dah bagi salam kot pintu tak jawab, pergi kot tingkap pula. Assalamualaikum, nak kot tingkap. Ya hamba Allah dalam rumah tu jenuh merangkak balik katil pula menyorok tu. Berlari ke dapur hamba Allah tu. Kita pun kejar kot dapur. Assalamualaikum. Ini tandanya orang yang tak ada akhlak. Yang ketiga, tanda-tanda dia tak nak bagi kita datang ataupun dia suruh balik bila dia jamu air kali kedua. Mula-mula kita datang dia jamu teh ais, habis segelas, isteri dia hantar lagi segelas. Itu tandanya air penghalau. Tapi kita jenis tak belajar, kita pun cantik lah, tak payah macam tahu-tahu pula saya dahaga. Subhanallah. Itu tak betul tu. Tanda yang keempat, bila kucing lalu. Itu tanda-tanda dia suruh berhenti lah tu. Buat apa yuk? Dia pun datang naik tuan-tuan. Bagus kucing. Baik, jadi bila kita datang di rumah orang, nombor satu, jaga mata. Jaga mata. Nak tengok orang ni baik atau orang tu tak baik, cuba tengok. Masa dia datang rumah kita, mata dia buat apa? Kalau tuan rumah kata pada kita, duduk sekejap ya, saya buat air di dapur. Kita kata tak apalah Kak Ayah, saya pun nak ikut ke dapur juga. Tak payah, kamu duduk di sini, tak apa. Tak apalah Kak Ayah, saya nak ikut juga. Jangan. Bila dia kata tak apa, duduklah, saya buat air di dapur. Tuan-tuan jangan ikut. Ni selalu yang ikut ni orang perempuan nak nyembang dapur. Mungkin dapurnya berselera, mungkin sampah dia banyak, mungkin dia tak selesa orang pergi ke dapur. Jadi tuan-tuan duduk di ruang tamu. Jangan duduk usik-usik apa. Jangan duduk kacau dia nak pergi ke dapur. Begitu juga bila kenuri kendara. Selalunya kita mengendak sampai ke bilik tidur dia. Jangan pergi ke bilik tidur waktu pengantin. Ini asal kenuri kahwinnya. Wah, lembek tengkok nak pergi tengok bilik pengantin. Ya, jom pergi tengok bilik pengantin. Jom. Lembek tengkok jalan. Tengok-tengok cadar pengantin, ya Allah, ni yang kedai tu punya kan, yang sewa tu kan. Sibuk je dia tanya cadar sewa ke tak sewa, lantak ke dia. Marah penuh tu kan. Buat apa kita duk sibuk pasal cadar bilik dia, lantak dia. Jadi warna hitam lah dah. Tadi warna putih. Banyak sungguh kucing di sini. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, saya mudah panas, kipas pun tak ada ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat bila kita pergi rumah orang, jaga mata. Tak payahlah tuan-tuan nak semak pengantin, nak semak pelamin pengantin, nak semak bilik tidur pengantin, hantaran pengantin. Malah jangan marah kalau tuan rumah kunci pintu bilik pengantin. Sebab banyak kes yang berlaku, orang curi hantaran. Yang pengantin sibuk duk layan tetamu, pak pengantin sibuk duk salam seluk. Pak pengantin sibuk duk salam, jemputlah bok bola pokit. Yang pencuri duk sibuk curi barang kemas. Banyak kes yang kita dengar, jam tangan hantaran hilang, duit hantaran hilang, Quran pun hilang. Jadi tuan-tuan jangan marah kalau pengantin kunci bilik tidur dia takut hilang. Jadi yang mana nak kahwin ni, jangan bagi duit cash, bagi cek. Bagi cash pun hilang duit, bagi cek tak apa. Tapi cek tu pun kena cek juga. Double check. Kamu buat apa? Cek. Nak tengok cek tendang ke tidak, kena cek juga tuan-tuan. Ini hantaran kahwin pun bagi cek tendang. Tu yang kena tendang apa mentua. Baik, nombor satu. Nombor dua, Luqmanul Hakim pesan pada kita, jaga tutur kata bila kita berada di dalam majlis orang. Nombor dua, Luqman pesan pada anak dia, cakap yang baik-baik, qaulun ma'ruf.
Cakap yang baik-baik. Jaga tutur kata bila kita berada di rumah orang, bila kita berada dalam majlis orang, cakap baik-baik. Jangan sekali-kali lepas cakap, jangan sekali-kali tak jaga cakap. Jagalah perkataan. Banyak orang bergaduh hanya silap cakap. Pergi rumah kenduri kahwin, mulut terlepas cakap. Ni baju pengantin yang busana tu kan? Nampak. Dia perlinya pengantin. Terlepas cakap pada pengantin. Bila pengantin hak laki-laki tu gelap, hak perempuan putih. Ni cakap. Ya Allah, macam manalah boleh berkenan. Gelap gila kita dia. Terlepas cakap. Orang marah tuan-tuan. Nak tengok orang ni baik ataupun tak baik, cuba tengok apa yang dia cakap. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqah yatba'uha adha. Perkataan yang baik, perkataan yang memaafkan orang adalah lebih baik daripada sedekah yang diungkit. Di antara tanda-tanda orang jahat apa? Saya ni tengah duk makan di bazar rakyat, makan char kway teow. Tiba-tiba orang miskin minta sedekah, datang jumpa saya. Bro, RM2 bro, kita duk makan, kita lapar. Bro, RM2 bro. Saat lagi bro beruang. Kita marah kat dia. Tolong bro, saya lapar bro, RM2 bro. Kita kata hang duduk Zat. Kita tolak pinggan cokot dia ke tepi, kita bersyarah dekat dia setengah jam. Ni kau hukum dia, apa nak jadi minta sedekah ni. Setengah jam kita dakwah dekat dia syarah, baru kita bagi RM2. Perbuatan macam tu dilarang agama. Hang nak bagi duit, hang bagi saja. Ni dah lah bagi dekat dia, lama pula duk ceramah sampai dia malu. Duk tunduk. Jaga-jaga tuan-tuan. Jangan sampai kita memberi dalam keadaan menyakitkan hati orang lain. Allah tak suka perkataan yang kotor. Allah tak suka perkataan yang jahat. Walaupun kita buat baik, tapi diungkap dengan jalan yang jahat, dengan kata-kata yang jahat, Allah tak suka. Ni saya ceramah, kalau saya guna perkataan yang tak elok, walaupun niat saya baik, tetap Allah tak suka. Tadi saya datang daripada Ipoh jam 11.30 pagi. Saya mai daripada Ipoh tuan-tuan 11.30 pagi, nak mai ke tempat tuan-tuan punya awal. Elok saya nak masuk kereta, datang satu hamba Allah, orang muda dari Johor. Ustaz, saya dari Johor Ustaz. Saya pun salam dengan dia. Bila abang sampai? Malam tadi Ustaz. Semalam saya nak jumpa Ustaz, tapi Ustaz sibuk. Hari ni saya nak jumpa Ustaz, Ustaz dah nak ke Shah Alam. Saya tanya dekat dia, abang ada hajat apa nak jumpa saya? Saya banyak dosa Ustaz. Sudah tuan-tuan. Terus dia peluk saya lah, meleleh air mata ni. Orang muda tak sampai 40-an, tak sampai 30 tak sampai lagi, meleleh air mata ni. Saya bukan boleh tengok orang menangis, saya pun nak menangis juga. Dia peluk saya. Sudah tuan-tuan, lambat pula lagu ni. Bukan senang nak habis air mata ni. Dia kata Ustaz saya ni terbeli CD Ustaz. Bila saya terbeli, saya dengar tu, saya jatuh cinta Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Adakah Allah ampunkan dosa saya Ustaz? Sebab tu saya berhenti Ustaz. Semua perbuatan jahat saya berhenti. Saya taubat Ustaz. Sebab tu saya datang ke Ipoh ni, saya nak jumpa Ustaz, nak ucap terima kasih. Ustaz, teruskan dakwah. Saya sokong Ustaz. Gunakanlah bahasa remaja. Relax bro. Jalanlah Ustaz. Allahu Akbar. Bila kita gunakan perkataan yang baik, kita gunakan perkataan yang menusuk kalbu orang, kalau benda itu terbit daripada hati tuan-tuan, dia akan jatuh balik dalam hati manusia.
Sebab tu kalau kita nasihat, kita mengajar, benda yang kita ajar itu terbit daripada hati, dia akan jatuh dalam hati. Tapi kalau kita bercakap bersandarkan nafsu, kita bercakap bersandarkan kepada dendam, kita bercakap bersandarkan kepada perasaan amarah, tidak bersandarkan kepada wahyu, benda itu akan menjadi lesu. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, bertindaklah mengikut wahyu, jangan bertindak mengikut nafsu. Bertindak mengikut wahyu maknanya bertindak mengikut Al-Quran dan hadis. Dua benda ini tuan-tuan akan selamat. Iblis janji goda Nabi Adam, goda anak cucu Nabi Adam daripada 4 jalan. Iblis kata pada Tuhan, wahai Tuhan, aku berjanji depanmu ya Tuhan, aku akan rosakkan anak Adam min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda anak Adam daripada depan dia, daripada belakang dia, daripada kanan dia, daripada kiri dia. Depan, belakang, kanan, kiri, aku akan goda anak-anak Adam supaya mereka ikut aku masuk dalam neraka. Cuba tuan-tuan tengok, depan, belakang, kiri, kanan. Arah mana yang dia tak sebut? Arah mana kecil? Arah atas, arah bawah. Dua arah ni dia tak usik, atas dan bawah. Sebab itu ulama-ulama kaji, kenapa dia tak sebut atas bawah? Rupa-rupanya atas itu letaknya kepala. Apabila pemikiran kita, apabila apa yang kita fikir, apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan bersandarkan kepada Al-Quran yang letak di atas, Iblis tak boleh goda kita, Iblis tak boleh hasut kita, Iblis tak boleh kacau kita, dan insya-Allah kita selamat bila kita letakkan pemikiran kita pemikiran yang bersandarkan kepada wahyu. Jangan letakkan pemikiran yang bersandarkan pada dendam. Kenapa arah bawah dia tak kacau? Arah bawah maknanya kaki. Apabila kita bekerja, apabila kita berjalan, apabila kita bergerak, apabila kita berusaha, apabila kita memajukan dunia mengikut apa yang disunahkan oleh Nabi SAW, setan tak ada upaya merosakkan kita. Sebab itu di atasnya Quran, di bawahnya hadis Nabi, insya-Allah selamat manusia. Selamat. Sebab itu pegangan kita dua benda ini, wahyu. Bila kita bertindak atas wahyu, selamat. Sekarang kita tak nak baik dengan Pak Mat Tempeh. Pak Mat Tempeh kata, Dol, minta maaf lah, mai kita baik. Dol jawab, oh no way. Pak Mat Tempeh jawab, saya bukan duduk di Norway, saya duduk di Gajang. Tak ada paksai aku nak baik dengan kamu. Dol jawab, tidak ada sebab aku nak baik dengan kamu. Okey, perkataan tidak ada sebab aku nak baik dengan kamu, penolakan pembaikan itu dibuat bersandarkan wahyu atau bersandarkan dendam? Yang diluluskan ialah wahyu. Dendam Tuhan tak mau, nafsu Tuhan tak mau. Kenapa kamu tak pergi kenduri rumah dia? Dia jemput kamu tak? Jemput. Kenapa tak pergi? Tak payah. Sebab apa tak payah? Bukankah mengundang itu sunat, mendatanginya wajib? Kenapa tidak pergi rumah dia? Tak payah. Tak payah itu adakah hukum kata tak payah atau nafsu yang kata tak payah? Jaga-jaga. Dia bagi salam pada kita, Assalamualaikum. Kita pun tengok tempat lain, tak nak jawab. Kenapa kamu tidak menjawab? Adakah wahyu mengatakan jangan jawab? Quran dan hadis kata jangan jawab? Ataupun nafsu dendam kamu kata jangan jawab? Kalau nafsu yang kita pegang, lesulah kita. Tapi kalau wahyu yang kita pegang, Al-Quran dan hadis yang kita pegang, kita jadi orang hebat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bertindak bersandarkan Quran dan hadis. Selamat kita. Saya dah sebut pada tuan-tuan berkali-kali dah. Berkali-kali saya sebut pada tuan-tuan tentang berbaik sesama manusia.
Tuan-tuan tengok dalam internet, tengok dalam YouTube, tengok dalam blog, macam-macam orang ngutuk saya. Kadang-kadang saya pun tak larat nak baca. Kadang-kadang saya baca juga. Saya senyum. Perkataan pertama yang saya sebut, Alhamdulillah. Sebab apa Alhamdulillah? Sebab pahala dapat dekat saya. Bila orang fitnah saya, pahala dapat dekat saya. Sebutlah Alhamdulillah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Buka internet, Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, Alhamdulillah. Banyak pahala aku orang ni. Orang rumpat aku, orang fitnah aku. Saya tak terkesan dengan fitnah orang. Pasal saya tak buat. Saya tak terkesan langsung dengan ngumpat orang. Sebab saya tahu apa yang saya buat. Malah saya semakin kuat, semakin semangat. Sebab tu hidup saya sentiasa berbaik dengan semua orang. Semua orang saya baik. Alhamdulillah, bila saya semua baik dengan semua orang, hidup saya senang. Bukan mewah, bukan mewah tapi senang. Hidup kita bukan mewah tapi senang. Senang pasal apa? Pasal ramai kawan. Saya pergi dekat airport, polis-polis airport kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak barang Ustaz? Banyak. Saya bawa Ustaz? Bagus. Bawa Ustaz. Alhamdulillah, selamat aku. Kan senang hidupnya. Duk tunggu nak naik flight, pramugari dengan pramugara duk usung beg gedak. Dia tengok kita, dia patah balik. Ustaz Kazim ke? Ya. Alhamdulillah. Sign autograph Ustaz. Ustaz naik flight apa Ustaz? Oh, itu saya punya flight. Oh, cantik. Bila saya naik atas kapal terbang, kopi atau teh? Teh tarik, saya jawab. Pramugari tu duk tolak troli tu. Encik, nak teh ke nak kopi? Teh tarik. Teh tarik buat sendiri ya, kata dia. 5 minit lepas tu teh tarik sampai tuan-tuan. Seronoknya jadi banyak kawan. Seronok saya banyak kawan. Apa sebab saya banyak kawan? Sebab saya tidak pernah anggap semua orang musuh. Saya tak anggap orang musuh saya. Orang India sahabat saya, orang Cina sahabat saya. Tuan-tuan pergi tengok sekolah saya. Orang Cina datang belajar. Orang Cina buat sekolah saya, orang India buat tar, jalan tar. Orang Melayu buat ini. Semua saya buat. Sahabat semua. Saya baik dengan semua orang. Nyonya yang cat tu, oh Ustaz, hari ini ala puasa. Puasa. Bagi. Nyonya je tak puasa. Yalah, kita tengok. Kawan saya. Saya pergi supermarket jumpa dia. Ustaz, hari ini taklah ceramah. Saya banyak kawan. Kita kalau nak hidup senang, kita kena bagi salam je. Bagi salam pada semua orang. Nabi sebut dah, afsyus salam. Itulah yang saya buat selama lebih 5-6 tahun. Saya duduk depan rumah saya bila anak-anak saya pergi sekolah. Saya duduk depan pagar kerja, saya bagi salam. Budak kecil yang naik basikal pergi sekolah, budak sekolah anak, Assalamualaikum. Mereka pun jawab salam. Kami duduk kerja basikal, laju je. Beg berat tuan-tuan, duduk pegang di dahi beg tu. Nampak? Anak-anak muda yang naik motor pula, helmet tak pakai. Assalamualaikum bro. Wassalam Ustaz. Laju. Anak dara yang bawa beg galas belah kanan, nota belah kiri, lembut lembar pergi sekolah. Assalamualaikum. Dia lain sikit. Mereka insan yang lemah. Kita kena bersopan santun. Untuk yang rocker, Assalamualaikum. Untuk mereka pula, Assalamualaikum. Salam. Lembut je tu. Untuk abang-abang setegur, hang tak kira lah hang mana siapa pun. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang pakai seluar pendek pun saya bagi salam. Berbulu je peha dia. Yang pakai baju kelawar pun saya bagi salam. Ngantar anak di belakang anak. Baju kelawar, gelambi tu buka. Kadang-kadang malas pakai baju dalam, tuan-tuan, selamba. Saya tetap bagi salam. Tapi berapa lama dia orang nak pakai baju kelawar?
Kalau dia dah tahu ni Ustaz Kazim bagi salam ni. Ustaz Kazim bagi salam ni, udah tukar baju kurung. Saya tak perlu berhenti tahan dia. Jangan nak dakwah dekat dia. Stop. Nampak je kelawan. Nampak habis. Dosa. Haram ni. Dia langgar saya, tuan-tuan. Saya tak payah cakap. Saya cuma tunggu bagi salam. Minggu depannya dia pakai baju kurung. Abang kita yang nampak peha berbulu tadi dah pakai seluar panjang. Itulah dakwah. Daripada budak tu sekolah rendah sampai mereka sekarang sekolah menengah, semua kenal saya. Dia orang main bola dekat padang, saya lalu, saya buka tingkap kereta, saya angkat tangan, Assalamualaikum. Semua budak-budak berhenti main bola. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang tak berhenti main bola, yang pegang bola. Masa itulah dia skor, tuan-tuan. Sebab keeper pun Assalamualaikum Ustaz. Saya tengok bola dah gol lah. Ini tuan-tuan, kalau saya jadi peniaga, agak-agak ramai dah yang datang beli barang kedai saya. Ramai. Kalaulah saya bertanding tahun ini, agak-agak menang. Tobat Lahore menang, tuan-tuan. Sebab semua kawan saya. Saya tak pilih bulu, saya tak pilih warna, saya tak pilih bendera. Semua kawan. Yang datang jumpa saya layan. Yang tak datang jumpa saya pergi ke rumah dia. Ni, korban kami ni tahun lepas, 24 ekor. 24 ekor lembu tahun lepas. Tahun ini saya kata dekat sekolah tak nak buat banyak-banyak letih, 10 ekor cukup. 5 ekor kambing, 10 ekor lembu, 15 ekor lah tahun ni. Tahun lepas 24, 22 ekor lembu, 2 ekor kambing dia. 2 hari baru habis, tuan-tuan. Udah menjelai lidahnya letih. Tahun ini saya cakap pada AJK buat 10 ekor sudah lembu, 5 ekor kambing. Tuan-tuan, tahun lepas saya simpan satu peti besi, peti ais yang besar tu untuk bubur daging. Jadi orang tanya dekat saya, Ustaz, tu daging yang dalam peti ni kenapa Ustaz tak agihkan? Saya kata kita agihkan. Pada siapa? Pada yang mana tak datang ke surau. Kita dah tengok dah siapa yang tak datang ke surau. Kita tahu. Kita survey dah. Jadi kita hantar ke dia orang. Kita ambil van, buka pintu van, duduk tepi van, pegang tong. Sampai depan rumah dia, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Nak hantar daging korban. Dia gelak. Mula-mula sombong je jawab dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Nak hantar daging korban. Dia ambil. Terima kasih Ustaz. Ustaz Kazim kan? Ya. Dengan sekilo daging, insya-Allah dia datang sekolah saya, dia datang surau saya. Jalan lagi cari makcik yang mana tak datang masjid, yang mana duduk seorang-seorang, kita pergi kata, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Apa kehernya? Kata dia. Saya nak hantar daging korban. Daging korban, dia peluk penyapu. Seumur hidup makcik tak pernah merasa daging korban. Pertama kali. Oh sudah tuan-tuan, nangis lagi. Dalam hati saya kata, macam mana nak merasa? Surau pun tak pergi. Surau pula ada sifat dendam. Siapa yang tak datang, jangan bagi. Masjid pun ada sifat dendam. Siapa yang tak datang masjid, jangan bagi. Akhirnya orang tak datang. Saya bagi sekilo pada makcik, sekilo daging korban. Sampai sekarang ni tuan-tuan, dia datang belajar di sekolah saya. Dia jatuh cinta. Bukan jatuh cinta pada saya, dan bukan jatuh cinta pada daging korban. Jatuh cinta sebab ada orang ambil berat dia. Suka sebab ada orang ambil berat dia. Bila kita ambil berat pada dia, dia tahu. Saya kata, makcik datanglah sekolah tu untuk kita belajar makcik. Tak apa ke Ustaz? Tak apa, datanglah. Boleh ke makcik belajar? Boleh. Sekarang dia duduk depan sekali. Duduk depan tuan-tuan. Pasal tak dengar. Duduk depan sekali. Duduk belakang tak apa dengar. Saya kata makcik main duduk depan, dah tak dengar, duduk belakang pula. Duduk depan sekali tuan-tuan. Orang gelak, dia tak gelak. Orang tak gelak, dia gelak. Tu nampak tu. Dia dah suka. Sebab tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, dengan orang pekak, kadang-kadang kita tak payah cakap kuat-kuat.
Saya pernah jumpa dengan satu orang pekak, cakap kuat dia tak dengar. Apa khabar Abang Haji? Apa khabar? Abang Haji apa khabar? Baik. Dengar pula, jadi pekak ke tak pekak? Tu jaga-jaga tuan-tuan. Jadi tolonglah berbaik dengan semua orang, terutamanya dalam majlis ceramah macam ini, dalam majlis kuliah macam ini. InsyaAllah lama-lama orang suka. Bila orang suka, orang jatuh cinta. Bila orang jatuh cinta, tuan-tuan, insya-Allah. Tapi kalau saya menggunakan perkataan yang kasar, saya menggunakan perkataan yang menjadikan orang benci, orang tak suka, walaupun kita betul, orang tak nak ikut. Tolonglah jaga kata-kata, supaya kata-kata itulah yang menjatuhkan sesuatu perasaan suka pada orang lain. Yang ketiga, pesan Luqmanul Hakim, jagalah tingkah laku bila kamu berada di hadapan makanan. Nombor 3, pesan Luqman, jaga perangai, jaga akhlak bila ada makan. Sebab itu Imam Syafi'i, dia nak minum depan orang ramai, lepas dia mengajar, dia nak minum depan orang ramai, dia tak mau. Sebab apa dia tak mau? Dia malu orang tengok dia minum. Dia bawa air, dia pergi turun, pergi minum di belakang. Akhlak Imam Syafi'i. Pasal apa? Pasal takut orang tengok cara dia minum. Jadi riak, jadi apa ke, dia tak mau. Sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Disiplin makan. Islam mengajar kepada kita disiplin makan. Nabi kata makan dulu baru minum. Quran kata kulu washrabu, makan dan minum. Jangan sambil makan sambil minum, sambil minum sambil makan. Nabi larang. Ada masanya Nabi makan dulu baru Nabi minum. Ada masanya Nabi makan kemudian Nabi minum. Sebab apa Nabi minum? Sebab makan yang Nabi makanan tu kerah. Roti yang Nabi makan tu kerah, Nabi terpaksa lalukan dengan air. Hukumnya harus jika tercekik. Jangan pula dah tercekik pun tunggu setengah jam.